Assalamualaikum, nama saya Naadira binti Ottoman, nombor matrik 13DE20F1015. Kumpulan kami membentangkan tajuk kebanyakan ibu bapa merasa bimbang dan bertanya-tanya adakah janin dalam kandungan dapat membesar dengan normal atau tidak, sihat atau sebaliknya, dan bagaimana proses pembesaran bayi dalam kandungan. Anda sebagai orang yang berpengetahuan perlu memberi maklumat bagi meredakan kebimbangan mereka. Dari segi maksud, janin atau fetus ialah mamalia atau vertebrata viviparous melahirkan anak tanpa bertelur yang berkembang selepas peringkat embrio dan sebelum kelahiran. Bagi manusia, peringkat janin dalam perkembangan perantau bermula pada awal minggu ke-11 dalam umur gestasi, iaitu minggu ke-9 selepas persenyawaan. Antara perkembangan pada peringkat pertama, nutfah, iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya pencampuran air mani. Maksud firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Menurut Ibni Juari Al-Taburi, asal perkataan nutfah ialah nut, artinya air yang sedikit yang terdapat di dalam sesuatu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Sementara perkataan amshaj berasal daripada perkataan mash yang bererti percampuran. Berasaskan kepada makna perkataan tersebut, maksud ayat di atas ialah sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan. Daripada nutfah ini Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf tulang dan fakulti, manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Pada peringkat kedua, alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama atau hari ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim karamakin. Selepas itu kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Firman Allah yang bermaksud, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Kebanyakan ahli tafsir mentafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah ini mungkin dibuat berasaskan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Selain itu, alaqah mempunyai beberapa maksud. Sesuatu yang bergantung atau melekat, pacat atau lintah, suatu buku atau ketulan darah. Peringkat alaqah adalah peringkat pada minggu pertama hujung minggu ketiga di alam rahim. Assalamualaikum, nama saya Nur Hana Farha binti Syuhaimi. Nombor matrik saya 13DE20F1035. Saya ingin menyambung perbentangan daripada rakan saya. Peringkat ketiga, mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, dan Al-Mu'minun 14. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Virus yang tertanam di dalam otak-otak ibu kini mempunyai saluran darahnya tersendiri. Jantung bayi pula mula berdegup untuk perkembangan seterusnya. Darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi ke situ bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri. Peringkat keempat, izam dan lam. Pada peringkat ini, iaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam dan kemudiannya kami membalutkan izam dengan daging. Al-Mu'minun 14. Kemudian pada minggu ke-7 terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk.
Serentak dengan itu, sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga ke paru-paru mula kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan kelenjar, hati, buah pinggang, pundi air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh, begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada minggu ke-8, semuanya telah sempurna dan lengkap. Peringkat kelima, Nash'ah Khalqan Al-Qar. Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embryo tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan kaki prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Peringkat ke-6, Nafkhur Ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh, termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172. Dengan ini entiti, roh dan jasad saling bantu-membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, proses kejadian manusia mengikut teori sains. Teori sains yang menggariskan bayi yang di dalam kandungan akan mengharungi 3 tahap utama iaitu pre-embryonic, embryonic dan fetus. Tahap pre-embryonic. Pada tahap pertama, zygote tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan gumpalan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membendamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zygote yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 3 lapisan. Kedua, tahap embryonic. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi tersebut disebut sebagai embryo. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlahirnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Assalamualaikum, nama saya Nurul Asmida binti Abdul Zawawi. Nombor matrik saya 13 DEE 20F10331. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Maksudnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan pati itu setitis air mani pada penempatan yang kukuh. Kemudian kami menciptakan air mani itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami menciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami menciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik berita. Ayat Al-Mu'minun 12 hingga 14. Dalam hadis yang pertama, Nabi SAW telah menceritakan dihimpun kejanannya dalam masa 40 hari. Jadi apakah maksud himpun dalam hadis ini? Maksud himpun jam'ah ialah menghimpun sesuatu dengan yang lain selepas berserakan. Dari hadis ini boleh dibuat kesimpulan bahawa Nabi SAW mengisytiharkan kepada perhimpunnya sel-sel dalam rahim yang banyak pada peringkat ini dan menjadi janin. Demikian juga, hadis ini menunjukkan kepada proses kejadian janin yang pertama, segumpal darah, kemudian seketul daging, semuanya bermula dan selesai kejadiannya dalam masa 40 hari. Tidak ada riwayat yang sahih.
menunjukkan perkataan nutfah air mani dijadikan dalam masa 40 hari pertama. Hadis ini berbeza dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan adanya tambahan pada masa itu. Dengannya fahaman menjadi jelas dan bertepatan dengan penemuan saintifik mengenainya serta hilanglah semua keraguan yang ditimbulkan oleh musuh Islam. Maka dengan riwayat ini, proses kejadian janin dihimpun selama 40 hari yang pertama dari umurnya. Demikian juga proses menjadi darah kemudian seketul daging terjadi dalam masa 40 hari kerana lafaz pada masa itu kembali kepada masa 40 hari. Adapun isyarat seumpamanya mesti kembali kepada sesuatu dan yang paling hampir di sini ialah menghimpunkan kejadian. Hadis kedua pula, Nabi SAW telah menjelaskan bahawa sebelum berlalunya 42 hari tidak mungkin dapat dibezakan kepada janin sebagai seorang manusia dan belum sempurna sifat kejadiannya. Selepas itu, kesimpulannya secara ilmiah, ilmu sains berkaitan falsafah kejadian manusia adalah selari dengan pernyataan dari Al-Quran. Dengan kurniaan akal, manusia perlu menghargai dan bersyukur tentang perihal kelahiran serta fitrah asal-usul kejadian. Sebagai pelajar, kita haruslah buka mata, hati dan minda berkaitan perkongsian dan mengenai ilmu fitrah kejadian manusia. Akhir sekali, ini adalah sumber-sumber rujukan yang kami guna untuk pembincangan ini. Sekian, terima kasih.